Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So kalau semalam kita tengok Bitcoin ada melakukan peningkatan dan hari ni bangun-bangun saja pagi kita tengok ada satu red candle yang ke bawah, agak banyak agak, walau kata balance dengan kenaikan dan penurunan malam balance. Kiranya malam kali ikutkan berada di 22, currently berada di 22 balik. So kenaikan semalam dah dihapus dengan kejatuhan malam tadi ataupun awal pagi tadi. So nanti kita akan tengok chart ke mana ke arah pergerakan market, adakah on track, masih on track lagi atau tidak kita punya Zul punya setup untuk buy. So nanti Zul akan tunjukkan di chart. So di ruangan komen untuk semalam pun ada yang bertanya pasal Litecoin untuk setup buy. Nanti Zul akan tunjukkan di manakah setup buy yang possibility yang boleh tinggi untuk anda masuk. So tunggu untuk review untuk Litecoin dan juga ada sekiranya anda nak sebarang request anda boleh type di ruangan komen bawah. So guys, sebelum tutup lagi jangan lupa like, subscribe. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So macam normally kita akan tengok total market cap berada di mana. So sekarang ni kita tengok currently total market crypto berada di above 1 trillion. Volume sedikit aja ikutkan semalam 66, hari ni 60, semalam 70 lebih, hari ni 66 bilion aja. So BTC keep dropping, dominasi 41.1, ikutkan meningkat 41.1. Ni kita akan tengok summary di bawah ni. Tapi yang tu tahu adalah yang tu perasan adalah turun. Ethereum sedikit macam meningkat 18.4 ke 18.5. Nanti kita akan tengok kan summary di bawah ni. So summary di bawah ni kita tengok mana total market untuk dalam tempoh 24 hours ataupun hari market semalam. Kita tengok total market dropping sikit 0.31. Volume yang agak tinggi, naik spike sikit daripada 2% positif malam. Ikutkan review malam tadi ataupun secara live tu buat, kita tengok kita positif 2%, 3%. Tapi untuk hari ni pagi tengok 15%. So nampak kejatuhan yang drastik, pengurangan volume yang tinggi. Kemudian untuk BTC dominant terus melakukan dropping. So apa yang berlaku untuk apakah price ataupun berapakah price untuk kita pagi ini, harga-harga semasa untuk di Bitcoin dan juga altcoin. So Bitcoin berada di below 23k. Kalau malam tadi kita tengok harga berada di atas 23k. Hari ni berada di pagi ni kena 22.9. So dalam tempoh 24 hours kita drop 0.74%. Kemudian Ethereum juga kalau ikutkan malam tadi kita tengok gain banyak 5%. So macam lah kita baru separuh hari tu dah lagi complete, hampir complete. Hari ni pukul 7. So kita ada dalam masa 1 jam lagi untuk completekan 24 hours punya movement. So dalam masa 1 jam boleh apa-apa saja berlaku, ada kenaikan, ada penurunan akan efek pergerakan ni. So untuk current time yang tu tengok adalah Ethereum dropping banyak 1.73%. Kemudian lain altcoin kita akan expected drop melakukan dropping. Sebab apa? Bitcoin dan Ethereum masih tengah red candle dropping. So kita expected altcoin juga akan dropping. Tengok altcoin BNB je masih naik lagi 5%. Kemudian kita tengok kenapa BNB naik tiba-tiba 5%. Mungkin disebabkan ramai daripada Solana, Phantom Wallet tengah transfer dia punya semua coin tu masuk ke dalam BNB ataupun nak mungkin yang BNB. So itulah possible yang berlaku. Sebab tahulah Solana ada kuota Phantom Wallet tu sekarang tengah berlaku hack lah, event hack. So untuk di SRP drop 1.5 kerana barely semalam naik tapi drop sikit 0.16. Solana drop sampai 6%. Normal apa yang berlaku. Kemudian kita tengok untuk Polkadot 1.13% dan lain altcoin tak berlaku peningkatan. Uniswap still lagi terus melakukan peningkatan untuk hari ini 5.43%. So let's go, kita pergi ke chart kita tengok apa yang berlaku. Sebelum kita pergi chart tu nak tengok dulu Fear and Index. Kan di Fear and Index kita berada di 34. So nama dah masuk hampir 2 hari dah kita berada dalam kawasan dalam masa hampir 1 minggu ni, iaitu daripada hari Ahad, Jumaat sampailah hari ni, hari Rabu ataupun Khamis. Hari ni adalah Khamis ataupun Rabu, nanti tak pasti. Hari Khamis. So hari pun dah lupa. So boleh tengok mostly kita berada dalam kawasan 30. Expected aku kata less fear, masih lagi fear tapi taklah extreme fear sangat. So apa pun dalam market kita still lagi dalam bearish market. Untuk anda tahu kita masih lagi dalam bearish market. So Bitcoin kita akan tengok apa yang berlaku. So inilah pergerakan yang kita tengok untuk Bitcoin semalam. Kalau ikutkan ada aku kata peningkatan, macam kita ada resistance dan tengok macam mana resistance ni currently buat kerja dia, iaitu resistance ni dah tendang balik price drop ke bawah dan kita tengok ada massive
candle di kawasan tu. Kalau walaupun kita zoom out pun kita nampak lah pergerakan candle lagi agak ketara. Memang nampak kenaikan semalam tu nampak is nothing. Tu kenaikan semalam tu nampak sebagai nothing sebab apa, tengok satu candle saja dah push. Even sedang tu tengok ni pun price tengah push lagi ke bawah. So maka manakah arah pergerakan ikutkan short term ni, kita boleh tengok untuk prediction iaitu daripada swing low ini to swing high ini, meaning sekiranya 4 hours tu breakout dengan daily confirmation. Sorry, dengan daily kalau ikutkan next 4 hours dalam masa 54 minit lagi. So dalam kiranya dalam masa 54 minit ni kita close below line kuning ni, so net target lah kita 1.2 1.6. Di manakah 1.2 1.6 ini kalau ikutkan target untuk Fibonacci tarik lah berada di kawasan 2.24 dan 22k. So meaning align dengan dekatkan kita ada target di kawasan 22 dan 21 sebelum kita ada position good setup untuk buy di Bitcoin. Dan bila Bitcoin good setup, seperti di altcoin pun akan tengok ada wujud good setup. So apa yang tengok semalam tu juga akan RSI, stock RSI dah pun berada sampai malam kawasan ni saja dah akan sama overbought. Kita nampak dah cross pun. Tu dead cross, meaning kita nampak akan seperti akan berlakukan dropping. So dropping, kita tengok adakah dropping nak naik, dropping sekejap atau sedikit. Kita tengok RSI kita below 50 dan seperti untuk RSI ni. So kejahatan untuk hari ni ada possible untuk kita Bitcoin yang kita nak tengok Bitcoin kata RSI drop ke oversold. Kemudian kita nak tengok juga aku kata stock RSI ini drop ke oversold. Kemudian masa tu kita nak tengok price berada di kawasan support kita, iaitu yang kita draw antara 22 dan 21k. So meaning sekiranya itu dapat, itulah good setup untuk short term game. So short term game, kenapa juga short term game adalah dengan expectation price sampai kawasan ini dan terus melakukan peningkatan ke atas. So bukanlah 100% tapi ada high possibility untuk dia melakukan kenaikan berdasarkan kata oversold di kawasan RSI dan stock RSI. So itulah yang Zul Putingus untuk daripada hari Jumaat sampai hari Khamis, belum lagi dapat setup. So patient, sabar itu indah. So sabar dalam market, tak perlu kata gopo-gopo masuk dalam market. Sebab apa Zul 4 hours, tapi kalau anda masuk tengok di chart 5 minit, 15 minit, mungkin anda dah masuk 2-3 kali. Tapi Zul more kata tunggu di 4 hours sebab apa, data di 4 hours lebih tepat untuk kita monitor ataupun possibility untuk jadi seperti mana yang Zul cakap tu adalah lebih tinggi. So itulah di Bitcoin. So lalu kita tengok dekat di Ethereum, apa yang berlaku di Ethereum. So Ethereum sama juga semalam tu ada draw resistance kawasan ni. So sedikit tak, aku tak touch pun. Kalau kita boleh repair kawasan ni, swing high di swing low ini. So ini kita boleh ambil yang ni. So inilah kawasan kita. So meaning line dapatlah dapat ke tu last high ni tu last low. Kita dapat yang ni, kemudian kita nampak price itu dropping sampai mana, dropping bawah ni adakah boleh sampai kawasan ni. Kita check juga untuk Fibonacci swing low to swing high ini. Tu meaning kita akan ada support di kawasan ini. So support ini, break support ni sampai mana, target dia adalah 1.2, at least 1.2, 1.6. 1.2, 1.6 kita kat mana, kalau ikutkan sama juga macam Bitcoin, pergerakannya 1.2 di 1.5, 1.6 di 1.4. So between antara 1.5 1.4 adalah good position untuk kita setup buy. Siapa yang buy spot, siapa yang kata trade macam tu, trade spot saja. So trade spot inilah opportunity kita untuk gain kata profit. Tapi yang make sure kita perlu data juga, iaitu RSI dan stock RSI kita perlu berada di kawasan oversold. Barulah itu kita panggil good position untuk kita DC ataupun short term gain masuk kawasan tu. Naik saja modal dah naik nanti kan sampai mana, kita akan target at least katakan 2.1k untuk di Ethereum. Kemudian sampai itu kita akan keluar modal, profit kita akan tinggalkan. So itulah untuk di Ethereum. So let's go, kita pergi ke ruangan komen jap. Kalau ruangan komen untuk semalam ada satu je pertama malam, iaitu Assalamualaikum tu, tolong tengok setup Litecoin untuk buy nanti. So tak masalah, boleh tunggu kan. Tapi ingat, setup Zul ini adalah cara Zul. So mungkin anda perlu alert. Kata kalau walaupun berlaku setup buy tu, Zul akan tengok kat data lain. Tapi untuk anda, cadangkan at least anda tengok dulu kita dapat kata price itu di support, dan RSI dan stock RSI berada oversold. So anda boleh consider buy. Tapi pun itu hanyalah Zul punya analisis. So make sure cross check dengan anda punya analisis sebelum anda buat transaction. Sebab apa, itu duit anda dan anda perlu tanggung anda punya risiko. So kalau anda loss, itu anda punya, aku kata risiko anda dalam market. So make sure anda tahu risk and reward yang anda ambil. So Litecoin LTC USDT di Binance, kita akan tengok di Binance. So manakah dia tanya kata setup. So setup yang tunggu kan sama juga seperti yang ni. Sama tu cakap, currently kita dalam bearish market, normally semua altcoin akan follow Bitcoin. So anda akan jangan aku kata terkejut lah.
apa saja analisis di Bitcoin, maknanya kita akan boleh guna di altcoin. Sebab tu cakap dalam bearish market ni tu tak tumpu sangat altcoin. Tu tengok untuk long term manakah possible 95-98% tu akan tunggu, dan tengok Bitcoin pun ada possible dah drop tadi, so boleh ada potential untuk altcoin. So bila Bitcoin buat pergerakan, normally kita akan nampak pergerakan yang sama saja altcoin. So altcoin yang melakukan pergerakan hampir sama seperti Bitcoin, kita nampak coin itu ada value lah, untuk long term dia boleh survive. So untuk di Litecoin, apa tengok pergerakan yang sama. Drop-in ini kalau ikutkan anda nak draw lebih resistance, yang ni tu ambil return sebelum ni, tapi ikutkan lebih kecil pergerakan ini, kita boleh tengok ini adalah last high dan ini adalah last low. So ini kita boleh draw kita punya Fibonacci swing high to swing low. Ini kita akan dapat resistance kita lebih kecil di bawah. So inilah kita return. So ini apa yang berlaku currently, almost touch, kemudian price drop dan drop kat dalam lah. So drop sampai mana macam biasa. Seperti itu adalah daripada ini, dia ambil daripada swing low ini to swing high ini, kita ada support tu antara 56 dan 54. So untuk Litecoin kita ada possibility untuk dia drop at least ke bawah sikit dalam 54. Kita ada ni, kalau ikut horizontal ni kita ada support ni, so dalam kawasan below sikit dalam 54, dua expected dalam 54, tak hampir 55, 56, dua expected dalam 54. Untuk kita tengok setup buy, dua expected dalam antara 56, 54, tapi Zolmo expectation kan dalam kawasan 54k, 54 dolar. Tapi yang penting kita tengok confirmation adalah stock RSI ni perlu berada di oversold. Kemudian kita tengok RSI juga perlu berada di oversold. Sekiranya anda dapat setup macam itu adalah consider good opportunity untuk anda kata masuk dalam market secara spot untuk kata short term gain. Short term gain sampai mana? Kalau kita dapat kawasan tu, dapat bounce, kita akan ambil swing high ini. Tu katakan price jatuh ke 54, tu masa tu kita akan dapat resistance di kawasan ini. So kita tunggu saja, kalau price break resistance ni, ini kita boleh ambil TP di kawasan 1.2 dan 1.6 dan kawasan 67 dan 70 dolar. So anda masuk kawasan ni, itu juga bila kita masuk position dengan quarter risk and reward berbaloi. Sebab apa? Reward tu lebih tinggi daripada risk, so ini kita nampak positif untuk nampak dalam 30% profit. Kalau anda nak quarter stop loss pun, stop loss taklah dalam masuk kawasan ni, aku yang anda stop dalam kuartal 2 ataupun 3% saja. So ini anda boleh loss dalam 2 ke 3%, tapi anda boleh untung dalam 30%. So risk and reward itu berbaloi. Kita tak nak risk and reward kita 1%, 2% drop bawah, tapi untung atas hanyalah 2 ataupun 3%. Tak berbaloi untuk anda masuk. So kalau anda masuk 5 kali trade macam tu, loss, ini anda loss modal. Kalau anda masuk position macam ni, yes, ada possible dalam 5 trade mungkin anda ada kuartal 2 gagal, tapi expected akan yang kuartal berjaya adalah lebih tinggi daripada kuartal yang anda gagal trade. So sebab dalam market bukanlah 100%, kalau jadi ni terus naik. Kita ada juga permainan whale apa semua tu dan event-event, contoh apa yang berlaku Solana dan Phantom Wallet ni. So itulah juga efek. So ini nampaklah sedikit efek daripada tu, sebab apa kita ada mungkin ada force selling di kuartal di wallet Solana ataupun wallet Solana, dan juga kata di Phantom tu for selling untuk semua jual Bitcoin, dapat USD tu terus langsam sekali terus transfer ke Binance ke apa semua. Tu itulah nampak for selling untuk Bitcoin atau aset tu menyebabkan jatuh. Tu ini kenapa altcoin juga jatuh. Disebabkan kalau penjualan itulah penjualan Bitcoin, meaning nampak bila Bitcoin drop, altcoin akan turut drop sama. So macam cakap, whatever bullish mana pun altcoin, Bitcoin still akan altcoin still akan drop juga sekiranya Bitcoin drop. So untuk setup listing yang tunggukan at least dalam kawasan 54, kemudian RSI dan stop RSI bersilah berada di oversold. Kalau tak dapat kawasan tu, abaikan saja, kita simpan saja modal dan kita ternak lagi modal. Sebab apa? Modal itu kita nak gunakan give and time, tak kisah. Kalau price itu kita terlepas pun naik nanti, sebaik saja dapat saja setup bullish untuk Litecoin ni. Litecoin ni setup bullish dia adalah yang ini. So kenapa yang ni legit? Kalau ikutkan ini adalah trendline legit. Kalau kita tengok sekiranya Litecoin break saja trendline putih ni, kita akan nampak ada massive pump untuk Litecoin. So trendline ni anda perlu draw dalam chart. Kenapa trendline ni penting? So macam cakapkan sebelum ni, swing high ini to swing low, kita tengok macam mana price itu dah sampai pun kawasan kita punya resistance. So consider ini adalah kawasan quarter valid point untuk kita draw trendline. So ini trendline ni penting. Sekiranya LTC break trendline ni, kita akan expectnya kita akan nampak ada massive pump untuk di Litecoin. So dalam nombor ni apa yang berlaku, kita ikutkan mungkin kita akan ada sideways dulu. Kuartal sedikit kawasan ni Litecoin tak tinggi mana pun, kawasan ni bulan 10, bulan 11, mungkin kita akan break bulan 10, kemudian kita akan naik
kemudian kita akan drop untuk retest sedikit bulan 12 untuk bottom Bitcoin, kemudian mungkin kita akan ada terus akan melakukan sedikit sideways dan terus melakukan kenaikan. So dalam bearish market ada possible kita akan tak berlaku pump yang drastik, mungkin kawasan ni hanya pump saja dan sideways. So kalau dapat breakout ni, consider anda boleh buy sekali long term. So kali biarkan dulu kawasan ni, nanti dah breakout trendline ni barulah good opportunity untuk kita DCA untuk cara monthly untuk Litecoin. Siapa yang nak invest Litecoin lah. Sebab apa? Berdasarkan bearish market, kita ada 3 tahun bearish market, iaitu 22, 23 dan 24. So itulah untuk Litecoin dan LTC. Kata Litecoin untuk short term dan kata long term punya movement. Sekarang ni tengok ada possibility sampai kawasan 54. So next coin, ikutkan hari ni tak ada request, ada sudah buat Bitcoin, Ethereum dan juga kata Litecoin. Kita akan tengok sikit news. Apakah news di Bitcoin? Adakah apa ni? The Fed is resolute on hiking interest rate, interstate monetary policy to tame inflation. So macam kat kita berada di dalam recession, kemudian inflation memang tinggi. So nak fight inflation, kena naik interest rate. Bila interest rate naik, apa yang akan berlaku? Setelah loan yang kita buat akan melakukan kata monthly dia punya payment tu meningkat. So company-company besar ni lagilah dia ada loan yang besar di dalam bank untuk aku kata buat projek-projek dia. So ni akan efek dia punya pembelanjaan untuk aku kata company-company ni. Kemudian aku kata dengan aku kata performance earning report pun kita tengok beberapa company besar pun aku kata merudum, walaupun profit tapi merudum. Aku nampak aku kata hasil pendapatan berkurangan tapi kos meningkat. So itulah nampak akan berlaku pengurangan ataupun aku kata lepas tu tengok GDP kita berkurang, kita nampak kemelesetan ekonomi. So interest akan terus naikkan. Inilah bukan bagus untuk bukan bagus untuk GDP, ekonomi adalah aku kata bad lah. Sebab apa? Dia akan slow down kita punya ekonomi. Dan seperti pun kita berada dalam 2 GDP trade dalam aku kata negatif, itu bermakna kita dah officially berada dalam kemelesetan ekonomi, ataupun anda boleh selalu anda dengar lah word recession. So sikit ni lagi apa lagi tengok the tech agent want get after Korea using itu. So taklah kita tak banyak pun itu Messi Barcelona metaverse push. Okay, untuk long term ada. Tu kita akan tengok lagi untuk di Coinbase ada tak quarter. Solana 6 million exploit likely tied to Slope wallet develop say. Tu tak pasti ni nerd cash kalau ikutkan baru keluar je hari ni. This one deploy appear likely Slope agent to private key to centralizer. Okay, tengok market point reserve. Ikut yang yang semalam kita tengok yang ni lah. Kuartal MicroStrategy dia punya macam mana dia drop daripada CEO tapi jadi eksekutif. Lebih kurang macam tu lah. Dia drop sikit dia punya pangkat. Zul pun tak baca dengar, tapi itulah kita boleh alert juga, tapi tak berlaku sebarang. News itu tak ada sebarang berlaku yang drastik. Kalau news kata MicroStrategy jual Bitcoin, adakah kita ada another black swan event yang akan tengok huge candle untuk bawah. So beware dengan pergerakan MicroStrategy ni dan juga miner. Kalau anda nak really check adakah kita akan dapat ke 10k atau tidak, yang tu nampak yang ada possible event yang besar boleh berlaku adalah sama ada MicroStrategy jual sikit dia punya Bitcoin untuk cover dia punya earning report seperti mana Tesla buat. Kemudian ataupun kita tengok aku kata miner juga terpaksa force selling untuk dia punya Bitcoin disebabkan kos meningkat. Macam juga interest terus naik. So nampak kos aku kata Bitcoin aku kata slow, tapi peningkatan kos monthly tu meningkat. So nak tak nak perlu ada duit juga untuk cover kos. So kos at least nampak aset yang boleh jual adalah Bitcoin. Sama juga MicroStrategy dan miner. So beware dengan pergerakan tu. Itulah next black swan event yang possibility yang boleh berlaku. So untuk di Yahoo Finance kita akan tengok less evidence tak pun ikutkan tak banyak bukan ikutkan kita tengok news dekat news tadi. Bank of England bring biggest rate hike biggest rate tu dah naik lagi. England pun dah naik. So bukan kita dengan ingat Malaysia je tu. Jangan kata kalau anda tengok Malaysia ni government. Yes, ada yang baik ada buruk, tapi yang kata memang berlaku tak boleh apa. Bukan Malaysia saja naik interest rate, semua negara tengah naik inflation rate. Tapi anda perlu tahu Malaysia berada dalam kondisi yang baik. Sebab apa? Inflation kita hanyalah 2.8 dan interest rate kita sekarang berada di 2.25. So balance tak jauh mana. So meaning kita punya ekonomi tu stabil, tapi aku katakan dengan current progress dengan supply chain yang kurang
aku kata ini kita nampak kenaikan harga tu ada efek juga apa luar negara juga melakukan yang sama. So semua negara sedang mengalami inflation ataupun kita Malaysia still lagi good condition. Kita apa kita punya nak kena good atau tidak, kita punya inflation dan interest rate tu balance. So kita tak nak jadi macam US, inflation sampai 91 tapi interest rate nak cover tu baru apa? Baru 1.75. So bad lah. So untuk kita tengok apa lagi di line, kita akan tengok di CNBC. Kalau ikutkan ada tak video, kalau ikutkan sini dua terbaca-baca shipping frame, kita nak pasal kripto tak ada sangat, ataupun tengok stock future or selling falling 400 point daily downtrend stock market. So nanti tu akan tengokkan sikit Dow Jones pula aku tengokkan S&P 500. So ni dia punya Discord channel, tak masalah ikutkan ada yang share sikit ni tu, tak salah. Lepas tu kita akan tengok di nak tengok sikit untuk di coin, bukan coin tu, nak tengok S&P 500. So S&P 500 ni adalah kuartal more tengok pergerakan lebih kurang. So nampak di S&P 500 ni kita ada huge resistance ni. So ini adalah key level. So untuk Bitcoin dah sampai almost dah kawasan ni pun, dan kita tengok macam mana RSI dia berada di overbought, stock RSI berada overbought. So meaning give a time saja kita akan melakukan sedikit dropping untuk cooling down, dan hopefully kita dapat pergerakan yang kita nak, dan kemudian dia boleh breakout ni. Breakout pom 1 ni meaning good untuk Bitcoin, kita nak at least sampai ke 29 ke 28k. So itulah possible berlaku, ataupun yang ini maknanya adalah major, so ada boleh berlaku huge reaction balik. Kalau berlaku huge reaction ni ke bawah ni, apa yang berlaku di Bitcoin, kita akan expect Bitcoin juga akan berlaku huge dropping. So huge dropping sampai mana? So let's go. Kalau sekiranya SP 500 ni dropping balik ke kawasan 3.9k ni, 39k, apakah akan berlaku di Bitcoin? Bitcoin kita akan nampak possibility untuk kan drop. Kita akan nampak pergerakan Bitcoin daripada swing low ni, pada lower low 17k ke swing high ni. So ini adalah possible yang boleh berlaku. So anda be mind dalam market, position di atas ni adalah short term game, tapi anda beware kat price ni boleh drop sekiranya apa-apa berlaku dalam market. So untuk position kawasan ni tak ada masalah, sebab tu cakap anda perlu buy spot, jangan buy leverage. Anda buy leverage mostly tak pernah lah kaya yang buy leverage ni. Mostly yang kata leverage ni hanya 10% saja. Aku kata yang lain 90% lagi income dia adalah datang daripada holding buy dan holding untuk long term. So meaning kita akan masuk position di kawasan ini, kemudian kalau naik alhamdulillah kita akan profit, keluarkan modal, profit tinggalkan. Tapi sekiranya price fail, boleh dah drop balik ke kawasan 20 ke 17k, kemudian apa yang position kawasan ni tak masalah, kita hold saja. Sebab apa? Dia cakap Bitcoin antara 26 ke 15k still lagi consider adalah good position untuk kita buy dan long term, buy untuk long term. So siapa yang tak nak pening-pening, boleh tengok analis sini yang under 26k, 15k anda boleh buy secara monthly. So buy saja monthly, whatever price dalam kawasan tu anda buy, expected untuk next bulan tahun 2025 anda akan profit. So tak perlu pening-pening. Kalau untuk macam Zul dah masuk holding, cuma 2 kali nak kata cuba short term gaining dengan in out dalam market. So Zul akan tunggu position ni dan akan ambil cuti. Kalau naik alhamdulillah, kalau drop adalah Zul akan holding saja aset tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Tak ada yang kata major nak share kan, tapi apa itulah pergerakan Bitcoin currently yang menunjukkan kita possibility akan dapat tak tahu bila, tapi ada Khamis dah, hari Jumaat, mungkin aku kata minggu ni, mesti kena minggu ni boring lah. Kita tengok daripada apa minggu ni start berapa? Start dengan hari bulan 1 bulan tak? Minggu ni start daripada 1 hari bulan. 1 hari bulan Isnin, 1 hari bulan kat sini. Kalau ikutkan price 1 hari bulan, dan hari ni 4 hari bulan. So mendata sama saja. Tu cakap untuk minggu ni amat boring lah price tu. Tak ada buat pergerakan. Tapi kalau anda tengok 5 minit, 15 minit, mungkin sikit meriah. Bagi Zul, normal saja kenaikan tu, tak ada mengkonfirmkan pergerakan tu nak naik atas pun drop. Tapi yang kita tengok nak drop adalah daripada point ini ataupun point resistance atas ni. Kalau break itu barulah kita akan nampak ada movement yang besar untuk atas dan ada movement besar untuk di bawah. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. Hopefully analisis yang tu akan terbuat ni, aku akan membantu anda untuk tengok dan make sure anda cross check dengan anda punya analisis. Dan jangan aku kata ambil tu punya analisis bulat-bulat. Tak apa, analisis Zul lah boleh Zul adjust bila-bila masa berdasarkan data-data yang Zul ada. So ini yang Zul nakkan, iaitu price berada kawasan ni, so RSI berada usul, RSI berada usul, masa tu Zul akan buy. Dan sekiranya anda nak tahu bila Zul buy atau tidak, macam biasa anda boleh join macam YouTube membership dengan klik button join. Anda klik saja button join ni, join punya YouTube membership. Kemudian selepas anda join YouTube membership, anda akan nampak membership ini. Dalam ada home, video, playlist, community, membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So sekiranya buy atau sell, sebaik saja tu buy, tu sell, tu akan tunjukkan bukti tu buy, berapa tu buy, tu akan sharekan di Discord channel. So untuk currently, untuk minggu lepas tu dah jual.
So dia jual untunglah sikit, tak banyak pun, dalam 120 cukuplah duit kopi. So minggu ni still lagi menunggu setup buy, tak ada setup buy yang cantik, so biarkan saja. So kita currently kalau tak ada setup buy, kita biarkan saja dan kita ternak modal. Bila dapat nanti kita masuk, dan bila masuk nanti dia akan screenshot dan dia akan sharekan di Discord channel. So Discord channel lah, siapa yang dapat tu dia akan dapat maklumat tu lebih awal lah. Mungkin kita dapat pukul 12 hari ke 1 pagi tu, masa tu dia akan sharekan di Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda di next review. Macam biasa hari ni live 10 malam di channel Zul. So jangan lupa hit button notification untuk dapatkan notification. Dan jumpa lagi anda malam ini secara live 10 malam. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.